أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahsia kecuali pembicaraan rahsia dari orang-orang yang menyuruh untuk orang melakukan bersedekah atau kebaikan dengan mengadakan kedamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kelak kami, yakni Allah, akan memberi pahala yang sangat besar kepadanya. Berpadukan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bawakan satu tajuk yang dinamakan rukhsah. Apa dia rukhsah? Rukhsah adalah satu kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, panduan yang diberi oleh baginda Rasulullah SAW sebagai satu natijah untuk kita melaksanakan satu kemudahan dalam amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada pencipta kita, supaya kita menjadi insan yang betul-betul faham. Setiap manusia di kalangan usia-usia seperti kita, lingkungan 60 tahun, 50 tahun, ada juga yang 40 tahun, mengharapkan rukhsah daripada Allah SWT. Apa yang dikatakan rukhsah? Kemudahan. Kemudahan inilah yang perlu kita amati dan kita teliti dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rukhsah di dalam musafir, kemudahan kita dalam musafir, ya, dibolehkan kita ini untuk melakukan sembahyang secara jamak, secara jamak. Sama ada kita melakukan solat secara jamak dan qasar. Contohnya perjalanan kita lebih daripada 2 marhalah. Kita keluar daripada daerah kita, Allah bagi rukhsah kat kita. Satu kemudahan dalam kita melaksanakan apa tujuan matlamat kebajikan. Contoh, kita nak menziarahi keluarga kita yang jauh. Balik ke mana? Ke Johor, balik ke Perak, balik ke Terengganu, balik ke Kelantan. Ya, dalam perjalanan yang jauh itu dipermudahkan. Maknanya kita boleh lakukan sembahyang secara satu waktu, ya, satu masa. Dicampurkan kalau kita lakukan pada waktu zuhur dan asar dimasukkan pada waktu zuhur, dinamakan jamak takdim. Untuk mempermudahkan perjalanan kita, mungkin traffic jam, jalan jauh, itu kemudahan yang Allah beri, dinamakan rukhsah. Ini diceritakan dalam kitab-kitab, ya, fiqh. Juga diceritakan dalam
kitab tasawuf. Ini juga rukhsah. Rukhsah ini juga dilakukan pada mereka-mereka yang uzur. Tapi ada kaedahnya, caranya. Seperti orang tak boleh sembahyang kerana kakinya telah keras. Nak sujud iftiras bukan senang. Tak? Buktinya saya sendiri. Berapa orang saya urut saya, tapi tak mau juga. Sama juga. Ke kanan ke kiri nak tahan kaki untuk kita duduk iftiras. Tapi kita kena usaha dalam sembahyang wajib dan fardu. Kita berusaha kita boleh mencium bumi. Maknanya kita sujud dengan sempurna, mencium bumi. Ni dibolehkan kita sembahyang menggunakan seperti kita gunakan apa istilahnya, bangku atau kursi. Tapi ada beberapa kaedah. Kadang-kadang orang tak faham. Seabdalnya kalau dia mampu, yang masalahnya adalah kaki. Tak boleh duduk iftiras. Ini berlaku. Jangan kita ambil mudah. Kita duduk terus bayang dengan duduk saja. Tak boleh. Kalau kita boleh mampu lagi berdiri, maka kita berdirilah, qiyam. Berdiri kita, kemudian kita ikuti waktu rukuk seperti biasa. Dan waktu sujud, boleh kita sujud ke bawah, terus ya, sujud ke bumi, mencium bumi. Dan kita duduk iftiras, naik ke kursi balik. Itu kena diperlihatkan. Contoh, ya. Sebab apa kita khawatir apa yang kita buat yang rukhsah ini tidak menepati yang dikehendaki oleh hukum PK. Kita tak menepati. Ya, yang menepati macam mana? Dia ada 3 cara. Cara pertama, kalau dia menggunakan kursi bantuan, ini nama rukhsah. Kemudahan yang Allah bagi kat kita. Kita duduk, berdiri, sembahyang takbiratul ihram, berdiri seperti biasa. Ini cara yang pertama. Kemudian apabila kita rukuk seperti biasa rukuk. Kemudian apabila kita sujud ke bumi juga. Seperti biasa orang sujud. Masalahnya kita tidak boleh duduk iftiras. Jadi duduk iftirasnya kita kena duduk di atas kursi. Kaki kita tak boleh bengkok. Ya? Dia ada tuan yang pakai kursi ni, kena fahamlah. Kalau boleh buat. Itu yang pertama, kaedah pertama. Kemudian sujud balik, dia akan sujud ke bawah. Ya? Kemudian duduk sebelum bangun, dia duduk kepada kursi, bangun. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, kalau dia mampu. Okey. Kaedah atau cara yang kedua, dia juga takbiratul ihram dengan berdiri qiyam. Kemudian dia rukuk seperti biasa. I'tidal. Dia sujud, dia tidak duduk dulu, dia sujud, lebihkan punggung belah atas. Dia tak sujud, tak boleh sujud ke bawah. Mungkin tak mampu, kakinya tak boleh ke bawah. Ini kaedah kedua lah. Dia sujud, lekungkan lebih punggung di atas. Jangan duduk kursi dulu. Duduk iftirasnya baru duduk di kursi. Kemudian sujud melengkung balik macam itu. Boleh faham saya terangkan? Ini kaedah adalah fiqh, ada kaedah ini. Ini diceritakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia diceritakan dalam Atuhul Qorib. Dan kitab lama Mutla'ah Badrin, kalau tuan boleh baca, kitab lama sekolah agama banyak menggunakan kitab Mutla'ah Badrin. Salam Suhajur, sekolah Johor, Mutla'ah Badrin. Dia kitab lama ni kitab dia susah sikit kalau orang tak pandai jawi yang lama.
Dia kalau kata bumi, dia tak panggil ba wa mim ya. Dia pakai ba wa mim. Kita tak tahu, kita baca bumi, kita sebut bum. Tu. Kita lama. Ya. Ni. Dalam Matahari Badrin, bumi ba wa mim. Kalau kita baca cara sekarang, apa ni? Maka kita hendakkan betulkan bum pula. Kita sujud di atas bum, matilah kena tembak. Bawa mim ya sekarang ejaannya bumi, betul tak? Ni. Kalau dulu bawa mim saja, bum benar. Tapi bahasa lama diguna sebutannya juga bumi, bawa mim. Ni. Kita hendakkan sujud tepat ya, dahi kita mencacah bumi. Itu nama sujud. Tapi disebabkan kita tidak mampu, ada raksah kedua. Ya, raksah kedua, kita hendaklah sebelum kita sujudnya dengan melengkungkan lebih badan kita dan tinggikan punggung kita. Jadi duduk iftirasnya di atas kursi. Ni. Boleh faham ya? Saya nak ceritakan, nak buat lakonan pun payah juga, sempit. Ya, itu raksah yang kedua. Apa makna raksah? Kemudahan yang Allah bagi. Itu kena baca dalam ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ada. Ya, bukan tentang akidah. Akidah tu lain, itu ilmu tauhid. Okey. Kemudian raksah yang ketiga, kita tak mampu langsung. Tak mampu langsung. Kita duduk sajalah. Allahu Akbar, kita duduk. Dah tak mampu berdiri. Sebab apa? Kita pun kena surung. Dah kena surung. Tapi kalau kita boleh naik motor lagi, mampu tu. Naik motor boleh. Naik bas boleh. Berjalan boleh, ke Coket Road, jalan jauh lah boleh. Tapi bila sembahyang tak boleh. Tu. Ada raksahnya. Ini bukan kita ada, ini raksah, kemudahan yang Allah bagi. Ustaz, saya ni masalah, kalau naik bas saya mampu Ustaz. Naik motor saya mampu Ustaz. Naik kereta pun saya mampu. Tapi nak duduk iftiras, kaki saya tak boleh. Tahu duduk iftiras? Duduk antara dua sujud. Tak boleh lah. Kita kena guna kaedah yang pertama tadi. Ya. Yang pertama, kita sembahyang seperti biasa takbiratul ihram. Jangan duduk. Baca Fatihah habis surah, kita rukuk seperti biasa. Rukuk seperti biasa kan? Kita tak guna kaki. Baca iktidal. Bila sujud, kita mampu sujud, kita cecahkan dahi kita ke bumi. Kemudian duduk iftiras, kita naik punggung kita ke kursi. Kita tak boleh nak bengkok kaki. Itu asbabnya. Asbabnya kita tak boleh bengkokkan kaki kerana al-maklum. Ya, ni lututnya dah karau. Ya. Tak boleh nak bengkok. Saya tak kata orang, saya sendiri. Jadi tak boleh. Maka duduklah kat sini, duduk iftiras, duduk antara dua sujud. Kemudian bila sujud, turun balik kepala kita. Ya, seperti biasa sujud. Sujud boleh semua orang. Tapi duduk iftiras pun tak boleh. Saya sendiri pun. Ya. Panggillah orang urut, macam-macam urut. Makan ubat, tak mau juga. Ya. Sebab kita makin usia, jalannya cepat tapi sampai lambat. Betul tak? Jalannya cepat, tok, tapi lambat sampai. Kalau orang muda, langkahnya panjang, cepat sampai. Itu faktor usia. Kita terima hakikat. Ada faktor usia. Jangan nak sombong lagi dengan Allah. Yalah. Itu Allah bagi kita warranty, kemudahan, rakhsah. Sama juga kita, kalau kita musafir, dibolehkan rakhsah. Ya. Hari Jumaat beza. Kalau kita hari Jumaat boleh kita jamak qasar. Tapi syarat, ada syarat. Kita keluar daripada daerah kita sebelum
azan subuh. Ini diceritakan dalam kitab Fathul Qorib. Ya, keluar daripada daerah kita, iaitu dari Sentul, ya. Sentul jalannya ya. Kita keluar daripada Sentul ni sebelum azan. Azan-azan kat Gombak dah, okey lah. Kita azan dah kat Gombak, jalan nak pergi Kelantan tu apa dia? Tol tu lah. Azan dah sampai sana, okey dah, keluar daerah dah. Dah keluar daerah. Jadi kita tak payah sembahyang Jumaat. Kita pergi mana-mana nanti kita jamak takdim. Boleh, tak masalah. Itu hari Jumaat. Syaratnya keluar daerah sebelum azan subuh. Ada syarat. Itu kena tahu. Lepas tu sembahyang. Kalau kita pergi keluar daripada daerah setelah azan subuh, kita sembahyang lah kat sini, sembahyang subuh je lah. Ikutlah imam, surah sajadah habis semua je lah. Keluar-keluar. Nanti cari masjid lokasi mana kita nak sembahyang Jumaat. Habis kita sembahyang Jumaat, salam imam, tak payah ikut imam doa, kita bangun, tambah lagi 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, tak ada masalah. Kalau 4 rakaat sembahyang fardu asar, jamak takdim, boleh tak? Boleh. Tuan-tuan dah biasa ni, ahli musafir, tuan haji dah biasa. Kalau kita rasa nak cepat, kita boleh 2 rakaat usolli fardu asri rakaatani qasran majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Boleh. Itu jamak takdim. Nanti asar tak payah kita nak sibuk-sibuk nak cari masjid sembahyang. Ini dinamakan rahsah Allah kepada hamba-Nya. Ni. Itu namanya kasih sayang Allah. Dalam kita tak musafir, kita sembahyang di atas kursi yang saya katakan tadi. Ada 3 kaedah. Kalau dah tak mampu terbaring, tu main mata je lah. Atau kepala. Dah tak boleh, bangun pun tak boleh. Dia. Datang masjid pun disurung. Tak boleh buat apa dah. Itu maka boleh dia sembahyang duduk saja. Allahu Akbar, duduk je. Main kepala je. Tahu main kepala? Dia. Bila rukuk lah dia. Gitu duduk sikit dia. Itu sebab dia tak boleh berjalan. Naik motor pun tak boleh. Dia motor jauh sampai Coket sampai. Tapi bila sembahyang dia tak boleh nak sujud. Tu rugi. Allah yang menilai, bukan saya menilai, bukan kita menilai, Allah menilai. Ya. Tambah-tambah sembahyang fardu. Ya. Sembahyang sunat tak apa. Dia macamlah kita tayamum. Tuan-tuan, kita luka, bahagian yang kita ambil wuduk tu, kita tak boleh air, sampai air. Ya, bahaya. Luka kan? Ataupun tangan kita dibalut oleh batu. Batu je lah. Macam mana? Mana sampai air? Maka kita hendaklah sembahyang wuduk secara tayamum. Muka dulu kita basuh pakai air. Okey. Ya. Nawaitu raf'al adasi asghari lillahi ta'ala. Itu syarat. Tak betul wuduk, tak sah semua. Itu syarat. Tuan nak kerja, apa syaratnya? Kena sihat badan. Badan tak sihat macam mana? Batuk aja, cukup. Ketua pejabat pun ambillah cuti. Tak. Sembahyang itu juga Allah tahu lagi. Jadi kalau kita kena anggota kita, ya, anggota kita tak boleh kena air, ganti dengan tayamum. Ya, lepas kita ambil untuk muka kita, habis macam mana? Tangan tak sampai, tak boleh, batu ni semua. Tangan kanan kiri batu. Maka ganti dengan ambil tanah debu, muka sekali, tangan tarik, tangan kiri gitu tarik, habis. Jangan pula kaki ditayamum. Tangan dengan muka je, itu memadai. Itu namanya ganti. Untuk fardu sekali je. Zuhur tayamum, asar kadang tayamum. Bagaimana sembahyang sunat? Itu tak payah. Tak payah kita ambil tayamum tiap. Kita pula sunat tayamum lagi, tayamum sakit kepala. Qabliyah kita tak payah sekali tu tayamum. Kita untuk solat Jumaat. Boleh tak tahiyatul masjid? Boleh. Tak masalah. Sebab untuk sunat tak payah nak tayamum.
Maknanya kita dah tayamum tu dah kira dah boleh. Takkanlah tuan aku nak sembahyang sunat ni tayamum. Kadang sembahyang fardu tayamum. Habislah. Tak? Ini ada diceritakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Baca kitab. Ya. Kirangan susunan Hujatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Ni. Begitu juga dalam kitab Imam Asy-Syafi'iyah. Ya. Ni. Sebab ni kena rujuk benda-benda ni. Jangan kita main ikut rasa kita boleh lah. Tak boleh. Ini orang sembahyang minta dia terus duduk. Dia boleh berjalan. Dia boleh naik motor, terus duduk. Pemalas betul. Kata malaikat kau pemalas betul. Malaikat buat komplain. Ni kita tak mau malaikat komplain. Letih malaikat tu jaga kita. Betul tak? Kita semua dijaga oleh para malaikat. Kanan kiri, depan belakang, sampailah kita ke liang lahat, malaikat tetap ada yang menjaga kita. Kalau kita ahli Quran, ahli pembaca Quran, ahli ibadah, ada malaikat yang jaga kita. Jangan bimbang. Ya, ini namanya rukhsah, kemudahan yang Allah bagi kepada hamba-Nya. Sebab itu ayat ini menjelaskan, ya, bagaimana yang dikatakan dalam hadis seterusnya. Sebab perhubungan rukhsah ini, luka, anggota wudu, tercedera, menyebabkan boleh bertayamum, tak boleh sampai. Ya, tiap-tiap tayamum ganti pada wudu. Tiap-tiap tayamum boleh satu waktu solat fardu saja. Untuk solat sunat, qabliyah, ba'diyah boleh, tak masalah. Ni. Lepas tu tuan nak sembahyang apa lagi? Sembahyang hajat. Tak perlulah tayamum. Yang sunat-sunat tak perlu. Yang fardu. Ya. Tayamum boleh melakukan sembahyang yang sunat. Seperti tahiyatul masjid, solat qabliyah, ba'diyah. Ya. Dan syarat untuk sah yang dinyatakan ini, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Wa'an Sa'ad Ibni Abi Waqqas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawa'adu bihinna dubur kulli salatin. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min aradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adabil qabri. Saat ini adalah anak kepada Waqqas. Waqqas ni anaknya handal-handal. Ya. Waqqas ni kerjanya, istilah sekarang bahasa cantik dipanggil noja, penjaga masjid. Waqqas yang taat dengan Rasulullah SAW. Anaknya yang bernama Sa'ad ibn Waqqas, Asad ibn Waqqas, Abdullah ibn Waqqas. Anaknya ini handal. Sa'ad ini guru jurulatih, orang yang pertama mengajarkan cara memanah. Nah, bila-bila kita belajar memanah, ingatlah Sa'ad ibn Waqqas. Dan Waqqas ini bapaknya, walaupun dia seorang noja, toksiah lah, jaga Masjidil Haram, tapi dia berani ketika Umar Ibn Khattab belum Islam. Dia mengulurkan, mencabut pedangnya, naik kuda. Mana Muhammad? Aku nak penggal kepala dia. Dia marah pada Muhammad Rasulullah. Dia marah betul. Lalu ketika itu Waqqas tengah berjalan kaki. Umar, kata Waqqas. Ini berani Umar ni. Waqqas ni dia berani menegur Umar. Orang lain dah calik but. Umar, kau tahu tak? Ipar kamu, adik kamu juga menuntut beramal kepada ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ke? Kalau tak ada, aku penggal kamu, wahai Waqqas. Dia pergi. Tengok-tengok adiknya tengah membaca Al-Quran surah Taha ayat 1 hingga ayat 5. Lalu Umar bin Khattab naik ke rumah adiknya. Adik dia dengan ipar dia menggeletar lah. Tahu dah perkara Umar tu garang main pancung dia. Wahai adikku, kau baca balik.
dengan dia menangis, dibaca sampai ayat yang kelima, jatuh pedang Umar bin Khattab. Pedang dia jatuh, wahai adikku, bawakan aku bertemu dengan Muhammad. Allah nak bagi hidayah tu mudah, tapi kalau tak bagi hidayah, ya lah. Berapa kali kita dakwah abang selamba je, azan di laung buat tak tahu je, biar aku makan lagi sedap. Itu tak dapat hidayah. Kalau dapat hidayah, laungan azan macam mana pun dia nak berjemaah. Ini dapat hidayah. Bukan senang hidayah. Hidayah itu adalah seperti mutiara. Kan ada cerita kan? Ada satu cerita. Iman adalah mutiara. Siapa tu? Rehan. Oh, tapi Rehan dah tak ada dah sekarang lagu-lagunya. Dulu apa kata? Iman seperti mutiara. Bapa imam, mak ustazah, anak belum tak jadi imam. Ya tak? Belum tentu jadi imam. Hanya keturunan imam. Ya tak ada? Bapaknya Samsi, anaknya Al-Hafiz. Mari kita tahu. Anugerah Allah SWT tak sama. Kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap lahir adalah bersih. Mungkin lahir bapaknya ni, aku dia tak boleh pandai ngaji pun tak boleh pandai, panggillah ustaz mengajar budak ni sampailah masuk tahfiz, jadilah orang yang hafaz Quran, anak dia. Ni tapi kita pun wajib belajar, ya tak? Quran wajib belajar. Wah, aku dah lepas. Tak, ada pernah berlaku di Brunei masa saya bertukar di Brunei. Apa dia cakap? Ustaz, saya tak pandai Quran pun tak apa. Anak saya dah pandai Quran Ustaz. 2 kali hatam. Dia masuk tahfiz Ustaz. Dia nanti bacakan talqin untuk saya. Rupanya anak dulu meninggal. Apa nak buat? Termenung dia. Lah, aku minta anak aku yang bacakan talqin untuk aku. Aku pula cari imam suruh baca talqin untuk aku nanti. Payah ni. Kita rancangan tapi Allah yang menentukan. Jadi jadi ingat ya. Dia 2 minit lagi. Jadi kita ingat, kita sebagai manusia hamba Allah cari jalan. Sebab Allah cari kebaikan-kebaikan kita. Jangan kita jangka, oh aku dah okey. Sebab Allah kata dalam am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah jahadu fi sabilillah. Jangan kau menyangka kamu ahli syurga. Belum. Kita ibadah kuat pun belum tentu ahli syurga. Tapi adalah Allah itu hakim yang paling adil. Mudah-mudahan kita termasuk ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Inilah perkongsian yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa makna rukhsah adalah kemudahan yang Allah bagi, jangan kita abaikan. Aku liqauli hadza astagfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Hanan ya Manan ya Bani as-samawati wal ardi ya dzal jalali ikram. Ya Allah, lapangkanlah diri kami, permudahkan hati kami, usyuk dan tawaduk dalam menjana iman kami untuk bertakwa kepadamu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat dengan ajaran-Mu. Lindungilah kami daripada melakukan sifat-sifat yang Kau derhaka, Kau tak suka, ya Allah. Mudah-mudahan berikan rahmat kepada kami, dapat membela atau membentuk keluarga yang sakinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairil khalqi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.